Muhasabah ni satu kaedah, iaitu kita kena mengkaji tentang diri kita. Bila ditimpa musibah, bagaimana kita, dari sudut amalan, dari sudut keimanan, dari sudut apa. Tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, kita baca satu ayat, iaitu surah wal asr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bir sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian. Manusia yang paling rugi, manusia yang main-main dengan masa. Dia main-main, kejap dia serius, kejap dia main-main, dia buang masa. Buang masa, datang masjid, main-main, semayang, main-main, zikir, main-main, baca Quran, main-main. 24 jam main-main. Tak faham ada orang main-main macam ni. Dia tahu dia hidup dia lah nak bersembang. Masuk masjid bersembang, dekat kedai kopi bersembang, kat rumah bersembang. Bersembang je kerja dia tak reti. Lepas tu ada yang jenis termenung. Ada yang 24 jam menyanyi. Dalam kereta menyanyi, kat rumah menyanyi, kat masjid menyanyi, dalam bilik air menyanyi, sebelum tidur dia menyanyi. Dia tak tahu orang yang pertama rugi adalah orang yang main-main dengan masa ni. Main-main dengan masa. Sebab itu musibah yang paling rugi adalah orang main-main dengan masa dia. Sebab apa saya cakap macam ni, tuan-tuan? Demi masa, Allah sendiri bersumpah. Bila Allah bersumpah dengan makhluk dia bernama masa, Allah sumpah waktu subuh, Allah sumpah dengan waktu asar, wal laili, waktu malam hari, wad duha, waktu duha. Waktu duha orang sibuk cari rezeki. Waktu kulumus, ada yang bekerja paling rugi, dia bertungkul lumus cari rezeki daripada pagi, petang, siang, malam, 24 jam. Dah dapat 1 juta, nak 1 juta lagi. Dah dapat 2 juta, nak 3 juta. Dapat 3 juta, nak 4 juta. Sehingga akhirnya masuk ke liang kubur. Masuk kubur. Sesedar dah mati. Dah mati, tahu pula minta Allah. Dah masuk dalam kubur, minta kepada Allah. Ya Allah, hidupkan aku kembali. Kalau kau bagi aku sikit masa, ya Allah, aku nak sedekah, aku nak beramal soleh. Dalam kubur. Lepas tu dah sudah kiamat. Kiamat masuk, dah kiamat berlaku pula neraka. Kalau masuk neraka lah. Orang dalam neraka menjerit pada Allah, ya Allah, tolong matikan kami, ya Allah. Kami dah tak tahan dengan azab neraka, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Tolong matikan kami, ya Allah. Allah kata dalam neraka tiada kematian. Yang ada penyiksaan yang abadi. Jom kita tengok suasana ini. Masa hidup, main-main dengan nikmat hidup. Main-main dengan masa yang Allah Ta'ala pinjamkan pada kita. Lepas tu bila mati, merayu pada Allah nak hidup balik. Itu di alam barzah. Dan bila dia dalam neraka, minta pada Allah nak mati sebab tak tahan dengan azab neraka. 3 keadaan. Masa hidup, main-main. Lepas tu bila mati, minta nak hidup balik. Bila dah masuk neraka, minta nak mati. Main. Neraka punya azab, Allah tempelah. Di dalam neraka tiada kematian, malah penyiksaan yang abadi. Tuan-tuan kalau rajin baca Quran, baca terjemahan, tuan-tuan tahu daripada mana surah tu. Tahu. Tuan baca sendiri. Patah balik. Demi masa, manusia rugi. Rugi adalah musibah paling besar bagi businessman dan bagi orang yang hidup. Rugi.
Rugi ni macam mana tuan-tuan? Kita bayang satu kerugian yang besar. Kita invest pada bisnes pelancongan. Kita laburkan pada bisnes pelancongan. Segala duit kita yang ada, buat satu homestay. Ataupun kita buat satu pulau. Ataupun kita buat satu hotel. Sebab kita akan menerima kemasukan pelancong Cina. Sebelum ni kita boleh buat profit, untung paling besar. Buat keuntungan paling besar. Tiba-tiba kita dah laburkan katalah 100 juta. Tiba-tiba berlaku musibah di Wuhan, Corona. Pelancong Cina yang kita boleh dapat keuntungan ROI ataupun ROIT, Return of Time Investment, 100 juta tu hanya dalam masa 3 tahun. Tiba-tiba Wuhan datang, kos meningkat. Daripada 100 juta naik, rugi, kos meningkat. Rugi sebab apa? Sebab tak dapat return. Rugi sebab apa? Sebab kena bayar kos meningkat. Akhirnya kerugian 100 juta hangus begitu saja. Kita diisytiharkan bankrupt. Orang nampak duit rugi, tapi orang tak nampak duit 100 juta itu takkan boleh beli masa semalam. Kita ada 100 juta. Ya Allah, aku ada 100 juta. Tolong ya Allah, hidupkan aku balik. Bullshit. Allah takkan hidupkan kita balik ya. Allah tak heran 100 juta engkau 200 juta. Berapa ramai orang dalam kubur tu menjerit-jerit, ya Allah, tolong hidupkan kami ya Allah. Allah tak heran. Juallah Ferrari ke tuan, saya disahkan kanser 31 Januari 2017 dan dibedah 1 Februari atas ni sampai ke bawah pusat dan dikeluarkan ketumbuhan kanser tu besar ni. Berat dia 1 kilogram dan terpaksa dipotong usus saya sepanjang 1.4 meter. Usus perut. Sampai hari ni sakit. Duduk lama sikit sakit. Berdiri lama sikit sakit. Dia tak selesa. Malam tidur krem. Tidur pun kena hati-hati. Salah position dia krem. Bila krem di bahagian betis kita sakit. Krem di bahagian perut ni kita tak boleh gerak. Tak bernafas lah. Dia macam senap semacam. Tiba-tiba pagi ni boleh hidup lagi. Alhamdulillah. Tuan-tuan tak rasa apa saya rasa. Lepas tu doktor pula beritahu, lepas saya sedar daripada koma operation tu, Ustaz kena buat kemoterapi. Saya koma 4 hari dekat hospital. Kena kemoterapi Ustaz. Kemoterapi. Buat Ustaz kemoterapi. Based on experience, berdasarkan pengalaman perubatan moden. Kalau Ustaz tak buat kemoterapi, Ustaz hanya mampu bertahan sampai 20 hari bulan 1 2018 saja. Alhamdulillah sampai hari ini berkat doa tuan-tuan yang senyap-senyap doakan saya. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini hidup lagi. Hidup ni mungkin sebab Allah pinjamkan sedikit masa untuk saya dapat jumpa tuan-tuan. Jadi saya atas syukur atas nikmat Allah pinjamkan masa. Saya ingatkan tuan-tuan, jangan main-main dengan masa. Seorang orang yang berada dalam koma selama 4 hari,
pesankan tuan-tuan, apa yang saya dapat lihat dalam koma, jangan main-main dengan masa. Jangan main-main. Ada benda yang saya cerita, ada benda saya tak cerita. Nasihat saya, jangan main-main dengan masa. Lepas tu tuan-tuan, saya lalui kemoterapi. Hari pertama lalui kemoterapi, muntah 5 jam. Depan orang saya senyum, orang tengok saya steady. Alright. Bila orang dah balik, isteri saya dah balik, saya muntah dari jam 12 malam hingga 5 pagi. Habis rambut gugur, bulu kening gugur, badanku kering. Dah. Lalu kemoterapi. Dah 3 tahun dah. Alhamdulillah hidup lagi. Alhamdulillah Allah bagi masa dapat semayang. Saya masa cakap sebelum operation tu, doktor kata, Ustaz, kena operation sebab benda ni dah merebak sampai menuju ke otak. Jadi saya kata Alhamdulillah. Let's go doktor, let's go. Buat, kita buat. Cuma saya cakap ke Allah, Ya Allah, aku besok nak operation, tapi buatlah apa saja pada aku, tapi tolong Ya Allah, jangan tarik 2 nikmat. Pertama, aku buat kemoterapi, aku buat apa saja, tapi jangan tarik 2 nikmat. Nikmat pertama salat, nikmat kedua berdakwah. Tolonglah Ya Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, dengan izin Allah. Setiap kali waktu koma tu, bini saya kata, Bang, abang koma, tapi orang azan je abang jaga. Abang tanya dah masuk waktu belum? Saya tayamum dan saya salat. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Lepas tu koma balik. 4 hari. 4 hari, 10 hari ditahan di hospital. Badan dah begitu lemah. Doktor ajar cara berjalan balik. Jalan balik. Salah step je perut krem. Baru saya faham orang perempuan yang melahirkan anak melalui Caesar. Caesar cuma dia macam ni kan. Kita dia beratas ke bawah. Sakit tuan-tuan. Dan Alhamdulillah 10 hari keluar hari ke-11 pergi ceramah, pergi tolong TV3. Saya sebab kita dengan program Bersamamu TV3, kita bawa jemaah melakukan umrah. Ada seorang sampai hari ni, geng TV3 pun tak beritahu lagi, sampai hari ni tak tahu. Dia orang hantar satu mesej melalui email, tolong bawa 40 orang fakir miskin dalam rancangan Bersamamu melakukan umrah. Duit ditunjuk, gambar dan bank in, pergi umrah. 40 orang fakir miskin. First 40 orang dulu, sampai hari ni orang tak tahu. Second pun 40 orang, sampai hari ni kita tak tahu. 3 tahun lepas, termasuk Masjidul Akmal Siddiq, dapat melakukan umrah secara percuma untuk fakir miskin. Ada orang tak di sana. Kenapa saya cerita macam ni tuan-tuan? Baru-baru ni kita kematian abang. Mungkin kita yang usia kita ni kurang kenal lah abang tu siapa. Anak-anak muda kenal lah. Abang ni pelawak, usia dia 32 tahun. Dia ni meninggal dunia pada hari Isnin yang lalu. Jam 7 pagi. Saya dengar perkabaran dia. Dia orang Gombak, saya orang Gombak. Biasalah. Jadi bila duduk di Gombak ni, mesej tu orang lain belum dapat, kita dah dapat dalam WhatsApp grup kita. Dia pula sekampung dengan ayah saya. Masjid Gombak Utara, dulu namanya Masjid Zakaria. Masjid tu kira karya ayah saya lah. Tiba-tiba
Saya kata saya tak sempat hari ni nak tengok dia. Jadi sebab urusan sibuk, pagi ceramah, tengah hari ceramah, malam pergi lah. Pergi. Petang tu saya ada ceramah pukul 6. Tapi saya kata habis je meeting, saya pun pecut. Sempat 5.45 saya sampai dekat situ. Tengok Ustaz Syed Nur Hisham tengah bersiap, tunggu jenazah nak sampai. Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang tengah beri tazkirah. Dia kata, saya sampai, dia kata, kebetulan ni 1000 orang ni. Bukan seorang, 1000. Saya dapat masuk dalam masjid, saya kat situ dia panggil. Sifu kita dah datang. Ustaz ni panggil saya Sifu. Sifu Hanafi pun dah sampai. Panggil Sifu Hanafi datang depan, bagi laluan. Saya sampai depan, ingatkan nak duduk. Tiba-tiba Imam Muda Ashraf, dia pun datang kat saya, dia peluk saya. Ustaz, sampaikan tazkirah 5 minit untuk semua ni. Sementara jenazah, nak buat solat jenazah. Ni ramai ni rakan-rakan artis ni. Datuk-datuk ramai, pemimpin-pemimpin pun saya nampak ramai. Saya tengok ulama, 2-3 orang ulama. Saya kata macam mana aku nak berucap ni? Jangan, kalau kita berucap dengan orang yang kita tak kenal, mungkin boleh. Ni orang guru kita dulu ni. Habis aku. Saya pun cakap lah apa yang patut saya cakap. Jangan tinggal solat, banyakkan sedekah. Saya tak tahu abang ni sedekah ni macam mana. Tapi saya kata, mesti ada satu keistimewaan tentang abang ni. Orang seramai ni. Hari Senin, waktu kerja ni. Jadi apa berlaku, habis je sembahyang, balik. Lepas tu tuan-tuan, nak pergi ke tanah kubur, habis sembahyang 6.30. Ke tanah kubur tu 3 kilometer je, 3.2 kilometer kelikut west. Tanah kubur tu tuan-tuan nak pergi 3 point. Tapi makan masa berapa jam? Lebih kurang 1 jam. Sebab saya juga penasihat kepada SPJ. SPJ ni Skot Pengurusan Jenazah Kritikal Malaysia. Kita dijemput ke seluruh dunia untuk uruskan jenazah yang ditimpa tsunami, bangunan runtuh apa semua ni kan. Presiden dia Ustaz Rafai. Ustaz kita panggil Rafiq. Ustaz Rafai ni tuan-tuan dan perempuan, dia memang urus jenazah kritikal. Tapi Ustaz Rafai inilah orang yang pertama sambut jenazah abang. Masa dia tengok abang, tengok kening kat sini, uruskan tangan abang lembut je. Kaki semuanya lembut. Uruskan. Masa mandi, jenazah abang senyum. Senyum tuan-tuan. Selesai, tanam. Dia bawa ambulans dia, naik kereta jenazah tu, van jenazah, hantar ke tanah kuburan, uruskan jenazah. Daripada tu 6.30 sampai ke situ 7.20 ke tanah kuburan. Maghrib kejap lagi urus zahab. Ada sebahagian sembahyang jenazah, sembahyang maghrib dekat tanah kuburan. Kita orang pun cepat-cepatlah dah tanam. Kita orang terus pergi cari masjid, sembahyang kat masjid. Dan apa berlaku tu tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, disebabkan orang terlalu ramai, penjaga kubur nama dia Usup. Usup ni pun cakap, saya dah tak reti, saya kena tutup pintu pagar. Kalau ikut cerita Usup, dia nak tutup pukul 10.30. Tapi bila dia cerita kat orang lain 7.30, saya rasa tak logik. Sebab jenazah baru sampai 7.20. Dia ni warga Indonesia yang cakap pun pelat-pelat Indonesia lagi. Mungkin saya tak berfaham ataupun orang lain silap. Dan apa berlaku tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat, sampai-sampai je tutup pintu pagar. Masa nak tutup pintu pagar tu 8.20, ada yang berkata 10.30. Yang saya dengar daripada dia 10.30. Ada seorang perempuan datang naik motor dengan anak dia, nak tutup pintu pagar. Pakcik, tolong pakcik bagi saya masuk, sebab saya kena tengok abang. Besok je lah, kubur bukannya ke mana. Jadi Masya Allah, bila masuk ke dalam kubur, dapat. Kata, tolong pakcik, saya datang naik motor dia jauh, saya kena tengok abang. Sampai kat kubur abang, dia pun cerita kat pakcik, abang ni lah yang tampung hidup saya dan sekolahkan anak-anak saya. Cerita ni tak pernah orang cerita, dia pun tak pernah update kat Facebook. Dia bagi macam tu. Tuan-tuan yang lebih kaya daripada abang ni,
Kadang-kadang adik-beradik minta tolong pun sombong. Kau jawab depan Allah. Kau ingat kekayaan kau tu hak mutlak kau orang? Tak. Kekayaan kita ada hak orang lain. Rezeki kita ada hak orang lain. Memang titik penuh kita, tapi ada hak orang lain. Jangan biarkan anak saudara kita ataupun anak-anak kita, adik-beradik kita yang berada dalam keadaan kesusahan, ambil tahu hal dia orang. Ya, Masya Allah tuan-tuan, hebatnya Allah Ta'ala. Allah tunjukkan kemuliaan pada dia. Satu-satu cerita datang. Saya tanya Ustaz Rafai, betul ke Ustaz cerita kat ni? Ustaz, betul. Dia kan besar, tak terasa berat jenazah. Kita tak tahu. Macam tu juga Mr. Oz. Saya uruskan jenazah Mr. Oz. Kita sembahyang sesama. Kita dibagi penghormatan sampai ke tanah perkuburan. Alhamdulillah. Senyum tuan-tuan. Senang. Dah, cukup. Saya tak boleh cerita panjang sebab masa diberi kepada saya dah nak habis dah. Jadi secara ringkas dan mudah, jangan main-main dengan musibah. Sebesar-besar musibah adalah mereka yang merugikan masa ketika hidup di atas muka bumi. So apa formula dia tuan-tuan? Musibah atas diri saya, kanser lah. Musibah atas diri tuan-tuan, mungkin kerugian dari sudut bisnes. Macam mana nak berhadapan dengan musibah? Musibah pada dunia pada hari ini dipanggil coronavirus. Dia sejenis virus yang sedang mewabak dalam dunia ni. Semalam petang sahabat saya telefon, dia kata di hospital Selayang pun dah ada kes coronavirus. Dan so virus ni telah meranggut ramai orang dalam dunia nyawa. Dia akan ganggu sistem pernafasan akut dan menyebabkan kematian. Dan apa berlaku tuan-tuan dan perempuan, ini adalah satu wabak dalam dunia. Bila wabak tu kita tak boleh pergi ke China dan orang China tak boleh keluar daripada China. Dulu pemimpin China cakap, tahun lepas dia berucap, dia kata tidak ada satu kuasa pun dalam dunia dapat mengganggu dan menandingi kuasa China. Dari sudut ekonomi, dia memang raksasa. Dari sudut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari sudut ketenteraan, dia memang luar biasa. Dia jadi kuasa yang ditakuti, termasuk kuasa-kuasa besar dunia, Amerika, Rusia dan juga Eropah. Ketakutan itu melanda. Dan Masya Allah, daripada musibah ini mengajar Firaun era moden jangan angkuh kepada Tuhannya. Berhati-hati dalam perkataan. Ketika dia angkuh, dia kata tak ada siapa. Ketika orang dunia ni nak lawan, hentam, kritik dia tentang bagaimana dia boleh mengkarantin ataupun menyeksa orang-orang Islam seramai 1 juta orang. Masjid dirampas, Quran dibakar, tudung dilarang. Dia berkuasa buat apa saja pada umat Islam. 1 juta. Sehingga mati seorang tokoh ulama. Bangsa Uyghur. Apa berlaku? Mungkin berkat, mungkin Allah makbulkan doa. Allah memberi Wuhan. Allah memberi Wuhan satu musibah, iaitu dipanggil coronavirus. Yang asalnya penyakit ni ada dalam hutan untuk haiwan, tapi Allah pinjamkan penyakit itu pada kita dan kita dah terkena Wuhan, kena pada manusia dan manusia ni di kuarantin. Saya ada seorang anak VIP. Dia dulu anak seorang pemimpin yang hebat. Dan apa berlaku tuan-tuan, dia ada bisnes kat Itali. Dia balik daripada Milan, turun kat Dubai. Di Dubai tuan-tuan, baru cerita ni, baru 2-3 minggu ni, dia lalu nampak je Cina, dia pergi ke sana. Nampak je mata sepet-sepet tu pakai ni, nampak dia orang lari ke tempat lain. Dia kan kat Dubai airport tu dia ada tiga rule kan, 3 yang mana transit tu. Ni sini. Kawan saya lalu tengah,
Nampak dia ke sana. Dan lorong tengah tu dia pandang, bukan dia seorang ke sana, semua orang ke sana. Sales girl, salesman tak nak, punya takut. Dulu orang allow, raikan kedatangan China, bring a lot of money to us. Now the money also people don't want the money, tak nak duit kau, sebab takut kan coronavirus. Satu. Tuan-tuan dan puan, bagaimana kita nak berhadapan dengan ni? Islam, agama kebersihan. Jangan takut. Orang tanya, Ustaz, saya tak pakai topeng. Saya pakai topeng masa kemoterapi. Kemoterapi ni, kanser ni mati kalau lalui kemoterapi, bukan disebabkan kemoterapi tu, because kita punya antibody dah rendah. Lepas tu kita tak nak makan, tak ada tenaga untuk fight the chemotherapy punya treatment, dan kita mudah dijangkiti kuman. Jadi apa berlaku? Saya pakailah topeng. Masa pakai topeng pun 3 kali masuk ICU. Doktor kata tak ada harapan ke ICU. Alhamdulillah dapat survive sampai hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kata apa punca dia? Lepas sekali saya fikir, satu, sebab pemakanan. Pemakanan, jangan makan benda mentah. Tuan-tuan tak nampak video orang Cina makan katak mentah, anak-anak tikus mentah-mentah. Islam mengajar bab makanan bukan sekadar halal, kena sembelih. Rupa-rupanya kawan saya, seorang doktor cerita, dia kata bila kita sembelih binatang haiwan, darah memancut. Darah yang memancut keluar daripada tubuh haiwan ketika proses pembelian, 99% darah penyakit haiwan tersebut. Mengandung virus, mengandung bakteria yang memang boleh memudaratkan manusia. Apa ya? Dia orang ejek, orang Ugu ni. Bodoh, makan babi murah, babi sedap. Dan pernah dalam penjara, tuan-tuan, diceritakan oleh mereka dipaksa makan daging babi. Sekarang tengok apa jadi. Tuan-tuan, muhasabah musibah, bagaimana Firaun era Musa dulu. Masya Allah, tuan-tuan. Firaun tu angkuh sangat, aku Tuhan. Allah musnahkan dengan tentera Allah air laut. Ni Namrud yang angkuh sangat sebab terlalu kaya. Tuan-tuan, kalau kita terlalu kaya, kita pandang orang hina tau. Bellboy hina, bibi hina, semua orang hina. Bodoh tu. Ustaz, tak ada. Bila kita terlalu kaya, kita jadi lain. Orang semua hormat kita. We can buy everything from money. Lain. So apa berlaku, tuan-tuan? Allah ajar Namrud yang terlalu kaya tu mati kerana nyamuk. Tentera Allah nyamuk. Allah. China, raksasa dunia pada hari ini, negara yang antara paling kaya, paling kuat, Allah bagi makhluk paling halus. Nama dia coronavirus. Itu pun dia tak larat nak lawan. Tapi apa kita kena belajar? Balik pada Islam. Islam kata nak makan benda yang halal, sembelih, keluar darah. Binatang sembelihan itu semuanya racun. Sembelih betul-betul. Tuan-tuan jangan ingat ayam yang tuan-tuan makan tu disembelih betul-betul. Memanglah kena sangka baik, tapi banyak yang dijual di pasar raya tu, utamanya penuh dengan penipuan. Ayam tu tak disembelih itu. Kita tengok PPIM dah dedah lama dah. Tuan-tuan tak nak. Tu pasal ramai orang makan. Baru ni PPIM dedah kan, keluar TV3, suara konsumer. Kebanyakan ni air filter yang berakali, yang tak berakali, filter air ni, yang syarikat-syarikat yang masuk daripada luar negara ni, tuan-tuan hati-hati. Diperbuat penapis itu daripada tulang babi.
memang haram, tak boleh guna. Kita cek lah, rajin sikit cek sebab benda kita nak minum. Kita demi kesihatan, air ni ada akali, air ni penapis, air ni boleh cegah penyakit. Tulang babi kat dalam. Tak tahulah, kok ada mufti keluar fatwa tulang babi boleh guna. Dia tulang, dia bukan daging. Kita tak tahu zaman sekarang ni. Orang lebih pandai daripada Islam, daripada dah tak. Patah balik. Let's go. Ada lagi 4 minit. Jadi bagaimana kita nak berhadapan dengan musibah, balik dengan Islam. Yang kedua tuan-tuan, selepas makanan ni berwuduk. Doktor-doktor ajar basuh tangan. Wallahi, basuh tangan guna sabun ada kebersihan zahir dia. Basuh tangan ketika mengambil wuduk, sebelum makan baca bismillah ketika basuh tangan, dia ada keberkatan dia. Berkat lebih bagus. Dia ada penjelasan saintifik berkat ni. Kita pun tak tahu, tak jumpa lagi. Basuh tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil wuduk, basuh tangan. Kita basuh tangan 5 kali paling sikit satu hari. Lepas basuh tangan, berkomor. Komor ni macam-macam bakteria yang ada dalam mulut kita ni. Masuk komor. Makna komor ni bersih zahir dan batin mulut dan lidah. InsyaAllah. Ni, ramai mengaku umat Nabi. Cerita pasal solat, cara solat Nabi. Ambil wuduk pun tak cara Nabi. Ambil wuduk cara Nabi, lepas berkomor, Nabi bersugi. Kalau tidak menjadi keberatan pada aku suruh umat aku bersugi setiap kali berwuduk. Nabi cakap, nombor 2, masukkan air ke dalam lubang hidung. Itu pun tak buat. Mengaku umat Nabi, tapi masuk air dalam lubang hidung tak buat. Jangan sedut. Siapa suruh sedut? Ada setengah orang tu dia ambil air. Tu yang berdengung tu. Jangan buat. Masuk hidung, keluar balik. Maknanya membersihkan hidung. InsyaAllah dia juga membersih, dia juga melindung dengan izin Allah SWT. Lindung. Habis dia keluar air dari hidung, basuh muka. Habis tangan. Tangan tadi tapak tangan ini satu tangan basuh. Belanja sekali doktor kata kita kalau nak basuh sampai sini. Islam dah ajar 1400 tahun dulu. Kaki habis selesai, dahi, kaki, jalan. Yang ketiga tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa doa-doa yang Nabi ajar. Pertama Nabi ajar simple dia. Nabi ajar Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Nabi kata sebelum keluar rumah bukan pakai topeng. Nabi cakap apa? Sebelum keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Aman. 3 Nabi jamin. Pertama, siapa yang keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. 3 Allah jamin. Pertama, Allah jamin apa? Orang yang baca ni Allah akan lindung. Nombor 2, langkah dia, Allah ampunkan dosa. Allah ampunkan dosa dia. Yang ketiga, rezeki terjamin. Keluar rumah dapat rezeki. 3. Dah habis. Lepas tu pagi Nabi ajar apa? Bismillahillazi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Baca 10 kali pagi, 10 kali petang. Allah pelihara daripada pagi ke petang. Nombor 4 apa dia tuan-tuan? Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Allahu la ilaha. Siapa baca pagi, siapa baca petang, Allah jaga sepanjang hari. Buat. Ustaz, saya lepas mayang saya baca. Okey lah, anda baca okey lah. Cuba saya tambah. Dalam perempuan, last sekali. Masya Allah. Habis sekali. Ketika saya ditimpa musibah, siapa yang ada kena kanser boleh share sikit ni. Ada 3 minit lagi. 7.20 saya berhenti. Formula dia 5S 2Z. Saya kena kanser, saya syukur alhamdulillah. Dalam juta-juta orang Allah pilih saya kena kanser. When you say alhamdulillah, jiwa kamu akan jadi tenang. Tenang ni apa dia? Tenang ni tak boleh beli di padang
Tak boleh beli di pasar raya. Tak boleh beli dalam kereta S400 yang baru. Tak boleh dapat dalam 7 series. Tak dapat. S ni hanya datang daripada jiwa yang bersyukur. Ada seorang, dia sentiasa mengeluhlah hidup dia. Keluh kesah. Gaji banyak, duit banyak, hidup bahagia, hidup kaya raya, tapi kesah. Saya kata, tuan ni biadab dengan Allah, kurang bersyukur. Saya semayang Ustaz, tapi kurang bersyukur. Apa saya kurang bersyukur? Syukurnya apa dia? Syukur ni maknanya tuan-tuan dan perempuan, taat dan menghargai setiap pemberian Allah. Bila dia belajar syukur, saya sebut Alhamdulillah ya Allah, tarik nafas. Alhamdulillah ya Rahman, tarik nafas. Alhamdulillah ya Rahim. Jiwa jadi tenang, walaupun saya ditimpa dengan kanser. Alhamdulillah, relax, tenang. Nah, kalau saya lajak sampai pukul 8, saya rasa ramai yang tak tenang. Kejap-kejap tengok jam, bila dah habis. Tenang ni syukur, Alhamdulillah. Nombor 2, jangan ingat orang kaya tenang lah. Saya pernah bawa orang umrah 40,000. Tuan-tuan pernah dengar? 2 orang, suami isteri, 40,000. Naik JMC, tunggu ke airport, laluan dekat ni, selamba je, simple je, ada duit, simple. Business class, ingat tenang dah. Pukul 3 pagi dapat panggilan telefon, Ustaz, tolong Ustaz, tolong datang bilik saya. Ustaz dah tidur ke ni? Ya tu, pukul 3 pagi tu. Datuk, orang jadi datuk kau ingat, tak hebat. Ustaz, saya minta maaf, saya ingat pukul 3 pagi ustaz-ustaz ni bangun tahajud, dia libas kami. Padan muka ku, lembut dia bagi. Datuk-datuk dia mana maki orang? Dia tak maki abun orang, dia cakap tu elok je. Allah. Naik juga bilik. Naik bilik, tengok cermin hotel pecah. Ada satu telefon antik. Dia buat bini dia mengamuk, baling kat dinding. Ceraikan aku. Dekat bumi Mekah ni, ceraikan aku ni. Dia punya bilik tu buka sliding door, Kaabah kat bawah. Orang kaya, 40,000 package. Kayanya. Dia adab betul. Saya kata, Datuk, keluar. Perempuan. Datin tu saya panggil perempuan dia. Perempuan, kau dah lah gemuk, mungkin banyak kurap. Betul ada kurap. Dia ada kurap. Suami dia cakap, kau dah ada kurap. Gili, bodoh lah kau. Berapa ramai perempuan kat luar sana yang miskin, yang mak bap, yang suami tak bagi nafkah, ada anak ramai berderit, hidup nak makan pun susah. Engkau depan Kaabah, dekat bumi Mekah, kau menjerit-jerit minta cerai dari suami kau. Pasal apa? Kau gila apa? Dia ramai perempuan gila ke ni? Tak reti bersyukur. Bersyukurlah suami kau kaya. Orang laki-laki kalau tak suka, ni, tak suka, dah lama kau kena cerai. Kalau aku suami kau, dah lama kau cerai. Tak payah bumi Mekah. Dia ada perempuan tak sedar diri ni. Kalau suami bukan ada pertalian darah dengan dia. Dengan anak dia je. Dengan dia tak ada. Tapi kita tanggung kat dia. Berat-berat macam tu kita tanggung kat dia. Sabar je. Kita nak kahwin lain bila-bila je kita boleh kahwin lain. Tapi kita ayah. Datin, gunalah otak. Bersyukurlah. Ini bumi Allah. Kau biadab, aku tak layak nak hormat kau. Ini bumi Allah. Kaabah. Sampai hari ni aman hidup ni. Alhamdulillah. Datuk baru ni, Ustaz, jom lunch Ustaz. Pergi lunch. Alhamdulillah Ustaz, bini saya. Itulah saya kata, sebut Alhamdulillah banyak kali. Bini saya apapun, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Cuma dia tak benarkan saya nikah lagi je tu. Itu dia lah. Saya kata, sebut tak Alhamdulillah? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa yang berlaku? Berat badan dia dah turun dah. Penyakit kulit dia dah baik dah. Rupa-rupa penyakit kulit ni datang daripada stres.
Selama ni dia suspek suami dia. Tu penyakit kulit dia. Dia suspek orang sihirkan dia. Suspek. Dan tuduh orang sihir. Stres menyebabkan penyakit kulit menjadi. Lepas dia sebut Alhamdulillah, penyakit kulit dia hilang. Lepas dia hormat bumi Mekah, dia minum air zam-zam banyak, penyakit dia hilang. The power when you say Alhamdulillah, jiwamu akan tenang, hatimu akan jadi lapang. InsyaAllah. Praktik Alhamdulillah. Second, sangka baik. Qala Rasulullah, qala ta'ala, anna inna dhanni abdi bi. Allah ikut sangkaan hamba dia. The king of positive thinking adalah sangka baik pada Allah. Number 3, salat. Perbaiki salat. Tahun 2020, jangan ada di kalangan kita tinggal salat berjemaah. Pujuklah hati kita. Sedaya upaya. Please. Kita tak tahu. Maybe another year kita dah tak ada. Please. 2020 jangan ada yang tinggal salat. Qada salat mana yang tinggal. Nombor 3, tuan-tuan dan puan muslimin. Nombor 4, banyakkan sedekah. Tuan-tuan, biasalah saya dengan Johor ni, saya rasa berpisah tiada lah. Saya sayang dengan Johor. Saya dengan Global Ehsan Relief, pejabat kami di Bandar Baru Uda, minta tolong tuan-tuan, kita NGO yang banyak bantu fakir miskin di serata dunia. Tuan-tuan boleh datang sendiri tengok program kita di Bandar Baru Uda, pejabat dekat belakang. Tuan-tuan singgah kejap dekat situ. Tuan-tuan kalau nak bantu kami, banyak sangat duit ASB, duit ASN, duit ASJ ada, Amanah Saham Johor. Kan? Ada. Kalau macam tu tuan-tuan, tolong masuk Amanah Saham Akhirat. Amanah Saham Akhirat dekat belakang. Help. Bantulah. Saya bawa balik daripada Syria. Dalam keadaan sakit-sakit ni, bawa balik Syria. Kat Syria, gempal ni. Gempal lumpur. Telan. Kotak bantuan, yang ambil kotak tu, mak dia rebus dalam makanan, suap ke anak-anak. Makan. Janji kenyang perut. Tolong tuan-tuan, ada mak kita, ada ayah kita, ada anak-anak kita yang sedang lapar dan kesejukan di bumi Syria, dan juga yang jadi pelarian Syria yang masuk ke Acakale di Turki. Saya pergi tuan-tuan, Alhamdulillah, saya tengok, saya bersyukur, ya Allah, setakat ni tak pernah aku sampai ke bumi Johor lapar, tak pernah. Sikit-sikit nasi berani. Cuma saya jarang jumpa nasi ambeng. Tu lah. Saya ingat mungkin orang Johor di bumi orang Jawa di bumi Johor ni telah menukar identiti kepada bangsa Jerman. Allah. Terus lagi tuan-tuan, habis apa tadi? Pertama, syukur. Kedua, sangka baik, positive thinking. Ketiga, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Apa ni? Baiki solat. Keempat, banyakkan sedekah. Sedekah tuan-tuan, kalau siapa tak buat bad duit hari ni, saya doakan bad duit dia hilang kat rumah. Bersama duit-duit dalam bad duit. Jahat ustaz ni, tahan. Tengok. Dia ada jenis orang ni. Melayu ni. Alamak, dah pukul habis. Ada lagi, dah habis masa. Boleh tambah 4 minit. Mana boleh 4 minit. Tolong, ada satu tempat, tuan-tuan dan puan, dalam hadis Nabi Muhammad, setiap pagi ada 2 malaikat. Malaikat ni suruh mendoakan kebaikan bagi mereka yang bersedekah. Sedekah boleh mengelak wabak. Sedekah boleh menolak musibah. Sedekah boleh memadamkan api. Sedekah boleh memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Sedekah boleh menyembuhkan penyakit. Ada 17 hadis yang sahih, 27 hadis yang boleh diamalkan tentang kelebihan sedekah. Sedekah ni banyak khasiatnya. Sedekah boleh memadam kemurkaan Allah. Sedekah boleh memadamkan dosa seperti air memadamkan api. Sedekah boleh menyembuhkan penyakit. Banyak sangatlah. Nak cerita banyak, pendek tak masa. Aduh, benar. Dan seterusnya tuan-tuan dan perempuan muslim-muslimat. Tapi pagi-pagi kena banyak sedekah. Sebab tu subuh pun bawa beg duit.
Saya tahu tuan-tuan punya beg duit besar sangat. Dia bawa sekali tu 100,000, 200,000. Tak apa, tuan-tuan jangan risau. Minta pihak masjid yang cantik ni siapkan loker. Ambil 100,000 nak semayang letak depan, takut orang curi, burulah loker. Banyakkan sedekah. Sedekah dapat doa malaikat. Dan seterusnya tuan-tuan, abang kelebihan dia suka sedekah. Abang ni suka sedekah. Kita pun buatlah. Mudah-mudahan semayang jenazah kita tu tanda kematian yang baik, ramai orang datang. Dan habis sekali selepas sedekah, suplemen, jaga makan. Makan nasi satu hari satu penumbuk je. Banyakkan ambil protein. Kalau ikut kajian nutrition, cukup satu hari 2 biji telur rebus. Pagi ziarah orang sakit, besar pahala, 70,000 para malaikat. Tahun ni sekali ziarah orang malaikat. Mendoakan dia daripada pagi hingga petang. Petang hingga pagi. Ni tak ada kerja, lepas pencen, duit banyak sangat. Pergi hospital. Sultan Aminah bawa ampau duit raya yang belum isi gitu, bubuh. RM1 pun tak apa. Kalau nak pemurah lagi, cari sampul yang tulis RM100, dalam tu RM1. Pakcik sakit je. Pakcik tu bertengok RM100. Wah. Kan? Pakcik tu sakit jantung kan. Pakcik doalah sama. Kita pun doa untuk pakcik tu. Bila pakcik tu nampak 100, rasa nak baik dah penyakit dia. Buka-buka RM1, mati terus dia. Kita dah menyelesaikan satu masalah hospital. Okey, selesai. Apa lagi? Last. Zikir. Pagi-pagi. Zikir. Jangan tolong pegang tasbih. Ustaz, riak. Jangan tuduh orang riak. Zikir paling tidak satu hari 100 kali istighfar pagi. 100 kali selawat. 100 kali habis ni satu round, 100 kali. Siapa yang banyak dosa macam saya, buat 10 round, 1000 kali satu hari. Dan jangan lupa selawat. Saya rasa cukup sekadar tu sebelum matahari memberi isyak. Dah lebih seminit. Tolong beli buku kat luar. Bagi mereka yang banyak dosa, belilah buku ni, Amalan Penghapus Dosa. Kawan saya jual ni. Kalau siapa yang rasa kurang sikit dosa, beli buku ni. Doa dalam Al-Quran daripada Ustaz Jafri, Ustaz yang paling handsome setakat ni. Dan dia anggap tokoh pada saya. Tokoh 3. Jafri Abu Bakar Al-Mahmudi. Saya minta maaf. Kita tutup sikit dulu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i. As-sami'ul 'alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.